Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mengenali dan mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. Jom kita ke episod hari ini. So, kalau kita dah tengok back to back dalam minggu ini, kita dah banyak mempelajari teknik-teknik untuk menguasai kemahiran minda kita. Betul tak? Kita dah tahu pasal penetapan matlamat, kita dah tahu dah macam mana nak kawal pernafasan. So, hari ini adalah teknik yang ketiga, yang lazimnya, yang selalunya kita akan buat, iaitu kata kendiri. Iaitu, macam nak cakap dalam bahasa Inggeris sebenarnya, self-talk. Kita biasakan untuk cakap self-talk ataupun kata kendiri. Saya akan biasa gunakan dua perkataan ni ya. Okey. So, self-talk ni, apa dia self-talk? Tapi sebelum tu, sebelum kita nak pergi kepada self-talk, okay, saya nak bagi aktiviti untuk adik-adik. Biasa tak kita hantar WhatsApp kepada orang? Betul kan? Kita ada phone, kita ada WhatsApp, kita ada smartphone, kita hantar message. Siapa yang kita akan hantar message? Kita hantar kepada orang yang ketiga. Betul tak? Kita hantar kepada kawan-kawan kita, kita hantar kepada sesiapa saja yang message kita. Pernah tak kita terfikir untuk hantar WhatsApp kepada diri kita? Kalau hantar WhatsApp kepada diri kita, apakah ianya akan berbunyi? Macam mana kita nak cakap dengan diri kita sebenarnya? Pernah tak terfikir? So sekarang, pergi cari telefon adik. Carilah telefon adik, alright, kat mana-mana pun, ambil telefon tu, buka WhatsApp. Dah buka WhatsApp, okey. Pilihlah siapa-siapa tapi jangan hantar Kan pelik pula orang kata kenapa hantar benda ni. Okey? Sebab kita tak boleh nak hantar untuk diri sendiri, tapi kita nak cuba saja. Kalau kita create satu situasi, apakah respon adik-adik untuk situasi itu? Macam mana adik nak balas balik kepada diri adik? Okey? So ini adalah situasi. Dah ada phone dah? Okey? Pilihlah nombor yang paling best yang adik-adik nak buat. Okey? Tapi jangan hantar Nanti kan kata, kenapalah hantar mesej hantar merapu ni contohnya kan? Okey? Tapi anggap mesej ni adik hantar kepada diri adik sendiri. Okey? Ini situasinya sekarang. Okey? Dengar betul-betul Okey. Situasinya adalah you nak kena hantar kerja sekolah hari Jumaat ni. Dah hari Rabu ni. Tak siap-siap lagi, tak buat-buat lagi. Apa yang adik nak bagi tahu pada diri sendiri? Type message tu sekarang. Dah habis type? Okey, jangan hantar Okey. Cuba baca balik message tu. Macam mana message tu berbunyi? Dia bunyi best ke? Bunyi marah ke? Macam mana? Adakah adik cakap, kau ni malas, tak produktif langsung, asyik suka menangguhkan kerja? Ini ke yang adik tulis? Kau ni tak gerti-gerti nak buat kerja sekolah. Dah hari Rabu ni, kan esok lusa cikgu marah. Ini ke yang adik tulis? Ataupun, cuba tengok mesej adik tu. Ataupun adik tulis, tak apa, saya ada masa lagi. Sebab saya pun perlu rehat. Saya pun perlukan masa untuk siapkan semua kerja sekolah. Sebab kita faham sekarang online learning ni banyak kerja sekolah kan. Cikgu akan kata, okey buat. Sebab kita bukan lagi di sekolah, kita dah ada di rumah. Kita kena belajar, kita kena buat kerja rumah. So maksudnya kita ada kerengkangan masa di situ. So jadinya, apa mesej tu pada adik? Cuba baca balik. Adakah ianya lebih kepada negatif ataupun lebih kepada positif? Baca je dulu. Okey? Baca je dulu dan tengok di manakah diri adik untuk menghargai diri adik itu sebenarnya. Okey? Ini yang pertama. Sebab kita selalunya asyik bercakap dengan orang luar, tapi kita jarang bercakap dengan diri kita sendiri ataupun kita jarang untuk bagi komen kepada diri kita sendiri. So, mulai daripada hari ini, kita nak belajar bagi komen untuk diri kita sendiri. Tapi bukannya kita nak ambil sambil lewa, tapi kita nak belajar. Sama ada kita betul-betul nak ambil masa untuk buat kerja ke, ataupun kita memang suka melengah-lengahkan ke, kenapa kita nak melengah-lengahkan kerja tu? Kita nak tengok benda tu. Itu aktiviti untuk hari ini. Kita akan sama-sama tengok bagaimana cara untuk kita, kalau kita ni seorang yang sangat negatif, kita asyik marah diri kita, kita rasa tak puas hati, apa yang kita buat semua tak kena, kita nak belajar cara macam mana nak jadikan positif.
nak jadikan cara kita untuk bercakap dengan lebih positif untuk diri kita. Ingat balik apa yang kita belajar daripada episod-episod lepas, bila kita bersikap positif, kita akan berkeyakinan diri. Kita akan ada self-confidence yang tinggi. Kita boleh capai matlamat kita. So, kenapa kita nak bercakap negatif sebenarnya? Sebab ini akan menjadikan kita lebih stres. Kita rasa kita tak mampu nak buat benda tu. Kita tak cukup bagus. Kita tak nak benda tu sebenarnya. Okey adik-adik, ini aktiviti. Biasakan buat benda ni dekat rumah. Kalau rasa tak selesa, tak suka, cuba ambil phone, type message dengan diri sendiri. Cuba cakap dengan diri sendiri tu. Okey, ini aktiviti untuk adik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, kita tadi dah buat aktiviti kan? So sekarang saya nak terangkan. Apa itu self-talk? Apa itu katakan diri? Katakan diri adalah kita bermonolog dengan diri kita sendiri. Biasa kan kita cakap, aku boleh, aku tak boleh. Kenapa Kita akan bercakap secara sama ada meluahkan, kita kata, kau ni, kan kita marah diri kita contohnya. Ataupun kita bercakap dalam minda kita sahaja. Kau boleh, contohnya. Alright? Ini adalah secara untuk membantu diri kita untuk apa? Untuk memberikan fokus. Kita mungkin dah hilang arah, kita tak tahu apa kita tengah buat sekarang. Kan? Tiba-tiba kita kata, aku boleh. So maksudnya kita memberikan fokus kepada kerja yang kita tengah buat. Lagi satu, ia juga akan membantukan kita rasa, kalau kita rasa nervous, kita rasa tak selesa, ini pun akan membantu kita. Sebab kita nak membuatkan diri kita rasa bersemangat. Sebab kita rasa kita boleh. So, kita nak bercakap dengan diri kita sendiri. Okey? Ini adalah sedikit tentang self-talk. So, jangan rasa adik ni gila kalau bercakap seorang-seorang. Biasa tak pernah tengok orang bawa kereta tapi dia bercakap seorang-seorang? Mungkin dia tengah bercakap dengan orang, tapi kadang-kadang dia bercakap dengan diri dia sendiri juga. So, ianya boleh terjadi. So, tak salah kalau anda nak bercakap dengan diri sendiri. So, itu adalah self-talk. So, sekarang kita nak tengok apakah fungsi self-talk dalam sukan. So, dalam sukan ni sebenarnya, kita nak menggunakan self-talk ni adalah untuk menaikkan motivasi kita. Bila kita dah down, bila contohnya opponent kita dah score gol, kita dah 2-1, okey? Kita dah down. Macam mana ni? Tinggal lagi seminit lagi ni, tinggal lagi 2 minit ni, macam mana kita nak menang ni? Perlawanan ni sangat penting. So time-time ni lah kita sebenarnya nak cakap dengan diri kita, aku boleh. Come on. I nak push diri I. Sebab apa? Bila kita nak push diri kita, kita beri semangat kepada diri kita sendiri, maksudnya kita dalam keadaan yang selesa ataupun keadaan yang betul-betul kita nak membuatkan prestasi yang tinggi kat situ. Kita nak bagi all out kita. Nampak tak di situ? Melainkan sebab orang akan cheer untuk kita, betul tak? Penonton-penonton akan kata, come on. Coach akan kata, go, relax. Dia akan bagi banyak arahan. Tapi ianya tak akan sama dengan arahan yang kita bagi kat diri kita. Adik kena tahu, self-talk ni sebenarnya sangat powerful. Kita boleh gunakan dalam pelbagai cara. Bukan hanya untuk nak naikkan semangat kita, tetapi kita juga boleh gunakan dengan pelbagai cara lain. Iaitu ada 3 cara dia sebenarnya. Yang pertama adalah kita panggil motivational self-talk. Motivational self-talk ni adalah motivasi, katakan diri bermotivasi. Maksudnya ayat-ayat yang kita kata tadi. You boleh, I can do it, you can do it, let's push up. Ini semua adalah ayat-ayat yang di mana motivational self-talk. Contohnya, kenapa nak kita nak guna ayat-ayat ni? Contohnya, sebelum kita nak masuk dalam padang, kita akan cheer. Ready, steady, go. Contohnya, Malaysia boleh. Ini adalah ayat-ayat yang memberikan kita semangat. Kita nak berada dalam zon. Kita nak pergi berlawan ni. Askar-askar akan kata, kita nak pergi berjuang ni. So, you ready dengan mind you, you ready dengan physical you, you dah ready nak pergi untuk berjuang. Okay? Kerana self-talk ni akan membantu kita untuk berada dalam zon, untuk memberikan yang terbaik. So, yang pertama adalah motivational self-talk. Yang kedua adalah instructional self-talk, iaitu katakan diri secara memberi arahan. Okey, yang pertama tadi yang motivational tu untuk memberi kita tenaga. Okey, kita rasa yes, I can do it. This is the time. Okey, kita dah training untuk dah setahun kita training bersama-sama, peluh, penat, lelah, semua ada. Tapi sekarang inilah time dia untuk kita nak bagi yang terbaik. So kita nak kata, okey, come on, kita boleh buat.
Tapi untuk instructional self-talk ni, katakan diri arahan ini akan membantu kita untuk mengingatkan kita tentang teknik-teknik atau taktikal. Contohnya macam saya adalah penjaring untuk pasukan bola jaring ya. So kalau penjaring ni apa tugas dia? Dia perlukan dapat bola dan dia adalah orang yang terakhir untuk memasukkan gol tu. Bila bola tu dimasukkan, baru sahaja skor akan dikira. Kalau saya lagi banyak skor yang saya jaringkan, lagi banyaklah peluang untuk tim saya untuk menang. Betul tak? So bila saya ada tanggungjawab yang sangat besar di bahu saya ni, adik-adik rasa saya tak akan gugup ke bila berada di situ? Bila kita dah net to net, kita kata dia 49, kita 49. Dia 50, kita 50. Rasa nervous tak bila dapat bola tu kita nak masukkan dalam jaring tu? Bila kita nak masukkan dalam jaring tu, padahal kita dah buat berjuta kali teknik yang sama. Turun, naik dan shoot. From the leg kan, kita down, bend, up, shoot kita kata. Tapi time tu pula kita boleh lupa. Sebab apa? Kita dah lupa nak bernafas. Kita rasa kalau kita buat salah ni, habislah aku. Kan banyak perkataan yang akan berlari dalam minda anda ni yang mengganggu konsentrasi adik-adik. So bila dah mengganggu konsentrasi adik-adik ni, apa akan terjadi? Terus lupa teknik yang betul. So bila terus lupa yang teknik yang betul, patutnya kaki tu kena habis naik. Tangan kena habis lembut, cantik macam tu. Tapi lupa terus kejung macam ni. Macam mana bola tu nak masuk? Nampak tak? So bila kita dalam keadaan macam ni, kita nak gunakan instructional self-talk di mana kita nak ingatkan diri kita. Hi, in. Contohnya, 2 perkataan je. Kita tak kata, okey, turun, berdiri, bangun. Kita ada berapa saat? Kalau macam dalam bola jaring, kita ada 3 saat je untuk nak menjaring. Tak bolehlah nak kata 10 perkataan. Kita hanya boleh kata 2 perkataan saja. Hi, in. Nampak tak? Bila kita ingatkan diri kita, automatically kita akan fokuskan kepada pergerakan kita sebenarnya. Membantu tak? Okey? Yang seterusnya adalah ayat fokus. Nampak tak? Ayat fokus ni adalah bila contohnya kita dah kena skor bola. Kita dah buat mistake. Contohnya you pemain bola sepak, tersepak bola dekat gawang gol sendiri. Lepas tu dekat depan gol tu, dah adu beribu kali. Kat 1 minit duduk meraung. Kenapa masuk gol sendiri? Padahal dalam tim tu perlu ada 11 orang main. Tiba-tiba awak meraung seorang-seorang kat situ. Dah tinggal 10 orang yang tengah main. Lepas tu senang tak orang lain nak masukkan gol? Kan? Maksudnya kita perlukan konsentrasi, kita nak balik semula dalam game. So kalau kita kata, come on, aku dah buat mistake, I nak come back balik sekarang. So maksudnya ayat fokus ni untuk kita nak push balik, untuk kita nak fokus balik dalam kerja kita sebenarnya. Okey, nampak apa beza dia? Motivational, instructional dengan fokus. Sekarang saya nak tunjuk apa lagi ayat-ayat yang kita boleh tengok dalam motivational, instructional dengan fokus ni ya. Okey, ayat-ayat untuk motivational self-talk ni adik-adik boleh tengok Let's do it. I can do it. Aku boleh. Aku bersemangat. Come on. I'm relaxed and calm. Ini adalah contoh-contoh motivational self-talk. Maksudnya biasalah kita guna perkataan ni kan. Nampak beza tak? Okey, kita pergi pula kepada box yang kedua ni, instructional self-talk. Di mana kita nak membuat sesuatu aktiviti tu, kita nak bagi arahan. Contohnya, kita nak buat aktiviti squat. Biasa kan kita buat aktiviti squat. Kita boleh cakap, tarik nafas, lutut keluar, hembus, squat. Sebab dalam squat tu yang paling penting adalah lutut kita kena keluar. Tak boleh lutut simpan dalam kan? Betul tak? So kalau kita ingatkan diri kita, maksudnya technically pada masa tu kita akan buat pergerakan ini dengan betul. Contoh dalam bola sepak. Kita kata pandang bola dan sepak. Selalunya kita tengah rush, kita lupa nak pandang bola. Kita tak tahu bola kat mana tapi kaki je hayun contohnya. So kita nak bagi tahu pandang bola dan sepak. Okey? Contohnya untuk sukan-sukan combat kan, macam karate ke, taekwondo ke dan apa lagi, tinju ke dan sebagainya. Kita boleh kata punch and pull. Maksudnya kita nak betul-betul punch dan kita pull balik tangan kita. So menunjukkan yang kita dah membuat sesuatu pergerakan supaya juri-juri boleh nampak yang kita nak dapat point sebenarnya. Okey, nampak di situ. So mesti kena ada ayat tu yang bersesuaian dengan sukan masing-masing. Jangan pula dekat sukan combat tu you nak kata pandang bola dan sepak. Macam tak masuk akal kan? Okey, alright. Yang last pula contoh untuk sukan shooting ni. Kita boleh kata sebab shooting ni kena relax, kena calm. So mungkin shoulder you ni sangat ketat. Bahagian shoulder ni sangat ketat. So kita boleh cakap relax your shoulder. Okey, kita ingatkan diri kita, relax your shoulder. Maksudnya automatic kita punya shoulder ni akan jadi relax. Okey, ini adalah instructional self-talk. Sekarang dah nampak beza motivational dengan instructional ni. Yang last ni ayat untuk kita fokus. Okey? Kita boleh cakap stay focus, abaikan bunyi. Contohnya kan,
Orang penonton-penonton tengah tepuk-tepuk tangan. Dia kata, come on, apalah kau tak kerti main sebenarnya. So kita boleh kata, abaikan bunyi tu. Okay? Aku kat sini sekarang, just concentrate. Kalau kita punya mind tu pergi mana-mana, kita kata, aku kat sini sekarang, just concentrate. Lepas tu kita kata, main habis-habisan. Bukit ni kawan aku. Contohnya kita tak suka lari atas bukit. Kita kata, bukit ni kawan aku contohnya. Supaya kita kata, okey, aku boleh menang dengan kau. So nampak tak perbezaan motivational self-talk ni, instruction self-talk dengan ayat fokus ni. Nampak perbezaan tiga kan? Selalunya kita caca marba je, kita masuk sekali semua. Tapi sekarang kita dah tahu perbezaan dia. Okey? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kita dah tengok apa perbezaan antara tiga self-taught punya instructional, motivational dengan ayat fokus ni kan? Betul tak? Dan ada lagi yang paling penting, macam tadi kita buat aktiviti. Apa yang kita tengok sebenarnya? Ada positif punya feedback dengan ada negatif punya feedback. Betul tak? Ada positif punya self-talk dan ada negatif punya self-talk. Selalunya yang positifnya apa? Aku boleh, kau boleh berjaya, I can do this. Ini adalah lebih kepada berbunyi sebagai positif. Betul tak? Tapi kalau let's say untuk ayat-ayat negatif ni, macam tadi, kalau adik-adik yang balas aktiviti atau balas mesej untuk diri sendiri kata, aku tak boleh lah, memang aku ni tak mampu nak buat lah, aku ni memang tak sesuai lah. Semua perkara-perkara yang merendahkan diri kita. Kita tak percaya dengan diri kita. So nampak ada positif, ada negatif. Selain daripada tiga tu. So maksudnya tadi dalam sukan, kita dah bagi arahan, kita dah bagi motivasi untuk diri kita. Tapi sekarang ni dalam game ni, kita tengah buat sesuatu. Tapi tiba-tiba kita rasa macam kita tak cukup bagus. Kita tak ni. So technically kita akan buat, nak cakap negatif ke nak cakap positif. Okay? So ada dua self-talk juga untuk negatif dan positif. So kita nak tengok macam mana cara kita nak berhentikan ni. Kalau kita dah fikir negatif, macam mana kita nak berhentikan ni dan kita nak tukar kepada positif. Kalau ianya membantu untuk adik. Kita tengok ya. Okey, kalau adik-adik tengok tadi kan, kita dah ada negatif self-talk dengan positif self-talk ni. Contoh kat sini tengok Saya tidak pernah buat perkara ni sebelum ini. Alright, ini kali pertama saya nak buat contohnya. Kalau macam mana you nak berhentikan nak pergi kepada positif? Ini adalah peluang untuk saya belajar sesuatu yang baru. Kita nampak satu sebagai, nampak tak? Ini balik semula kepada mindset kita. Kita adalah fixed mindset ke kita grow mindset? Kalau kita tengok ni sebagai ancaman, kita akan kata negatif. Kalau kita tengok ni sebagai satu yang positif, satu yang membantu, kita akan tengok secara positif. Nampak tak di situ? Kalau tengok yang ayat kedua pula, ianya tak boleh dibuat langsung. Memang tak boleh buat. Saya memang tak boleh nak buat benda ni. Cuba cakap dengan diri sendiri, berhentikan ayat tu dan cakap dengan diri sendiri. Mari saya cuba, belum tahu. Maksudnya kita positifkan benda tu. Mungkin kita akan gagal, mungkin kita tak selesa, tapi tak salah mencuba kan daripada terus kata tak boleh. Bila kita kata tak boleh, apa yang akan efek? Kita punya keyakinan diri. Nampak tak? Semua benda ni adalah berkesinambungan antara satu sama lain. Okey? Yang ketiga pula, saya tiada sumber untuk tugasan ni dan saya tak tahu nak buat homework ni macam mana. Saya tak tahu nak buat teknik ni macam mana. Cuba, kalau awak tak tahu, cuba dalam untuk positif pula awak cuba cakap macam ni. Saya akan cuba jadi kreatif dan mencipta sesuatu baru. Contohnya atlet-atlet yang dekat rumah sekarang tak ada gym equipment. Ramai adik-adik kalau saya tengok sekarang dah jadikan botol air sebagai seorang diorang punya pembeban dia. Okey, ambil saku lah, ambil guni lah. Apa sahaja yang kat rumah tu berat, tonggas lah. Saya ada atlet yang angkat tonggas untuk nak dapatkan berat yang dia perlukan. Maksudnya bila kita tak ada situasi tu, kita tak pernah terfikir. Tapi sekarang kita dah boleh berfikir. Alright? Yang keempat, saya sangat malas untuk buat kerja rumah ni. Tak boleh lah, malas. Cuba cakap dengan diri sendiri, ubah ayat ni. Saya akan cuba mencari masa untuk buat kerja rumah ni. Sebab kita faham, ada banyak kerja rumah, kita tak ada masa, kita tangguhkan. Cuba kita kata, okey, saya akan cuba cari masa. Bila kita ubah kepada positif, kita secara tak langsung, kita akan membantu diri kita untuk lebih confident. Nampak tu? Yang last sekali adalah, saya tidak akan bagus dalam aktiviti ni. Apa pun saya buat, saya memang tak boleh nak buat teknik ni contohnya. Right? Saya tak boleh nak memang sepak bola ni. Saya tak boleh memang nak tendang. So, cuba cakap dengan diri sendiri. Saya akan memberi peluang untuk diri saya mencuba lagi sekali.
Nampak tak adik-adik? Yang di mana kalau kita dah ada negative self-talk, kita nak berhentikan tu, kita nak cari ayat yang positif untuk membantu diri kita pada ketika itu. Okey adik-adik, kita dah belajar apakah teknik-teknik yang kita boleh gunakan untuk self-talk ni. Okey, yang pastinya self-talk ni boleh digunakan pada bila-bila masa. Tak perlu kata dah nak gunakan masa aktiviti saja, nak gunakan masa perlawanan saja. Bila duduk kat rumah pun boleh cakap. Tak ada salah sebenarnya. Tapi yang penting adalah kita kena tahu teknik apa yang kita nak gunakan. Takkan untuk yang nak instructional, kita nak bagi arahan kat diri kita, kita nak pakai yang motivational. Kita nak pakai fokus. Kita tak nak sekali pukal. Kita nak pastikan yang kita tahu, minda kita tahu apa arahan yang kita nak bagi. Adakah untuk bermotivasi, adakah untuk fokus, adakah untuk nak bagi arahan untuk kita menyiapkan tugasan tu dengan terbaik. Yang keduanya adalah pastikan diri anda gunakan banyak ayat-ayat positif, self-talk yang positif. Sebab saya tahu, adik-adik boleh tanya, kalau saya gunakan negatif baru saya rasa semangat. Kalau adik dah biasa gunakan negatif dan dia menaikkan semangat untuk diri adik, tak salah. Tapi bukan untuk semua perkara. Kerana untuk semua perkara kita hanya asyik gunakan negatif saja, jadinya kita ni lebih jadi macam pesimis. Kita tak nampak apa yang baik. Kita nampak semua dunia kita ni buruk saja. Dunia kita ni negatif saja. Dalam lama kelamaan, kita akan jadi seorang yang sangat ketat, yang sangat tak boleh nak senyum, asyik nampak kesalahan orang dan sebagainya. Ini akan mendorong kepada situasi itu. So ingat adik-adik, kalau kita banyak bercakap sebagai negatif, self-talk negatif, cuba ubah kepada positif. Sayangi diri anda sebab diri anda ni berharga. Kalau kita tak sayang diri kita, siapa yang akan sayang diri kita? Betul tak? So, biasakan bercakap self-talk dengan lebih positif dan menggunakan teknik 3 ini. Saya harap adik-adik dapat belajar lebih banyak pada hari ini, ya. So, soalan untuk minggu ni adalah, apakah jenis kata kendiri atau self-talk yang bersesuaian untuk anda? Nyatakan satu jenis kata kendiri bersama contoh yang bersesuaian. Jangan lupa buat kerja sekolah ini, ya. Saya berharap adik dah belajar banyak tentang topik kita hari ini, iaitu kata kendiri ataupun self-talk. Okey? Pastikan adik mencuba dan seterusnya membuat soalan yang diberikan. Okey? Supaya adik boleh menguasai kemahiran minda ini. Ini yang sangat penting. Slow-slow kita start, lama-lama kita dah banyak. Seperti yang saya selalu cakap, kita simpan duit dalam ATM. So sekarang kita nak menyimpan untuk skill-skill ini supaya kita boleh gunakan pada masa hadapan. Itu sahaja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Saya Aruna dan ini Minda Juara. Didik TV KP